Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, selawat serta salam atas nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah pada pagi ini kita sambung bicara kita tentang ulumul hadis, berbicara tentang kitab ataupun mustalah al-hadis. Kita pada bab berkaitan dengan hukum ataupun hadis sahih. Hadis sahih, cerita pasal pengklasifikasian, pengkategorian hadis kepada yang diterima dan ditolak. Yang diterima kita dah sebut ada 4, iaitulah hadis sahih li dzatihi, sahihun li ghairihi, hasan li dzatihi wa hasan li ghairihi. Kita buka yang Arab sekejap. Okey. Okey, di sini kita sahih, kategori sahih. Okey. Minggu lepas kita dah bicara tentang gambar rajah, rupa, sanad tu macam mana. Hari ni kita akan sambung lagi. Bab apa kita hari ni? Bab ma huwa awwalu musannafin fi sahihil mujarrad, iaitu karangan pertama yang khusus tentang hadis sahih. Apabila kita berbicara tentang hadis sahih, maka para ulama ni telah berusaha mengumpulkan hadis-hadis yang sahih. Okey, telah berusaha mengumpulkan hadis-hadis sahih. Percubaan yang pertama dilakukan oleh Imam Malik rahimahullah. Akan tetapi kitab Muwatta Imam Malik tidaklah dikatakan menepati sifat yang digariskan oleh para ulama hadis sebagai kitab yang mengumpulkan hanya hadis-hadis sahih. Kerana di dalamnya ada muallaqat, di dalamnya ada tidak solid tentang hadis-hadis yang sahih lah, lebih kurang macam tu. Jadi ada kedua ulama yang tulis kitab hadis sahih saja untuk memudahkan masyarakat, untuk memudahkan umat. Jawapannya adalah yang ni yang kita nak sambung pada hari ni. Minggu lepas kita bicara tentang syarat dia. Ada berapa syarat dia? Ada 5. Untuk jadi hadis sahih tu ada berapa syarat? 5 syarat. Kita review sikit catatan kita ni. Ni siap. Ni yang ni syok ni. Hak korang-korang ni syok ni. Okey. Ada 5 syarat. Pertama, sanad bersambung. Kedua, keadilan perawi. Ketiga, ketepatan perawi. Yang keempat, tidak ada syuzuz, syadz. Dan yang kelima, tidak ada illah. Kita dah sebut, bahaskan 5 syarat ni, apa dia maksud dia. Okey, 5 syarat ni apa dia, kita dah sebut. Okey, dan kita dah buat pula gambar rajah Imam Bukhari daripada Abdullah bin Yusuf, daripada Imam Malik, daripada Ibnu Syihab, daripada Muhammad ibn Jubair,
daripada Jubair bin Mut'im, kemudian daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari 5 atau sanad ini telah memenuhi 5 kriteria yang disebutkan di awal tadi. Maka hadis yang sahih ni telah dikumpulkan oleh para ulama, dan karangan pertama yang khusus tentang hadis sahih. Karangan pertama tentang hadis sahih ialah Sahih Al-Bukhari, kemudian Sahih Muslim. Kedua-duanya adalah kitab yang paling sahih selepas Al-Quran. Kedua-duanya adalah kitab yang paling sahih selepas Al-Quran. Umat Islam telah berijma', telah bersepakat dalam menerima kedua-duanya. Okay? Kemudian dia buat perbandingan sedikit di sini. Cuma nanti saya rasa kita nak bandingkan, nak baca apa itu, siapa itu Al-Imamul Bukhari, ataupun apa itu kitab Sahih Bukhari dengan lebih detail lagi. Kita akan rujuk kepada website yang dikeluarkan oleh JAKIM ni, Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim ni siapa. Okey. Imam Bukhari ni siapa dia? Kita kenal dulu ringkasan Al-Imamul Bukhari. Nama sebenar beliau adalah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Ju'fi Al-Bukhari. Al-Bukhari adalah nisbah kepada tempat kelahiran beliau, iaitu Bukhara, yang terletak di Khurasan. Tambahan pula, Bukhara merupakan sebuah bandar lama, luas dan cantik. Okey. Jadi nama Bukhari ini adalah gelaran merujuk kepada tempat lahir dia. Nama dia sebenar adalah Muhammad bin Ismail. Itu nama Al-Imam Al-Bukhari. Allah, pedih pula mata. Megang cili dia. Ambil tisu sikit. Baik. Jadi nama Al-Bukhari merujuk kepada tempat lahir dia. Nama dia sebenar adalah Muhammad bin Ismail. Kunyah. Kunyah ni. Kunyah ni apa kunyah? Kunyah ni gelaran yang dimulakan dengan Abu ataupun Ummu. Kunyah beliau adalah Abu Abdillah, dan beliau terkenal dengan gelaran Imam Ahlil Hadis atau Amirul Mukminin fil Hadis. Beliau lahir pada tahun 194 Hijrah di Bandar Bukhara. Tambahan pula, Imam Al-Bukhari merupakan seorang anak yatim, apabila ayahnya Ismail telah meninggal dunia ketika usia beliau masih kecil. Disebabkan itu, ibunya mengambil peranan dalam mendidik dan membesarkan Imam Al-Bukhari. Jadi anak yatim dia. Imam Bukhari ni anak yatim. Ibu dia yang membesarkan dia. Hebat ibu dia. Imam Al-Bukhari sejak kecil lagi sudah cenderung untuk menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga mempelajari ilmu-ilmu agama yang lain. Ini kerana keluarganya merupakan sebuah keluarga yang amat menitik beratkan ilmu pengetahuan, sebagaimana ayahnya merupakan seorang yang terkenal dengan keilmuannya. Imam Bukhari merupakan orang yang rajin menghadiri majlis-majlis atau halaqah ilmu. Ketokohan Imam Al-Bukhari dalam bidang hadis sudah menonjol sejak beliau masih kecil lagi, apabila kisah beliau menegur seorang guru yang ahlul hadis ketika guru tersebut sedang menyampaikan pengajian. Guru tersebut adalah Al-Allamah Ad-Dakhili, di mana beliau tersalah dalam meriwayatkan sanad hadis. Dikatakan usia Imam Bukhari pada ketika itu adalah 11 tahun. 11 tahun dia dah tegur seorang guru hadis
yang membacakan hadis sanadnya tersalah. Berdasarkan apa yang telah dinyatakan, kita ketahui bahawa Imam Bukhari merupakan orang yang cerdik dan rajin dalam menuntut ilmu. Ini dapat dilihat pada ketika usia beliau masih kecil lagi. Tambahan pula kesungguhan beliau ini diteruskan dengan rehlah-rehlah ilmiah yang telah ditempuhi oleh Imam Al-Bukhari semata-mata untuk menuntut ilmu dan mencari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Imam Bukhari, nama dan tempat lahir dia. Imam Bukhari mula belajar hadis saat usia masih muda. Masih kurang dari 10 tahun. 10 tahun dah belajar hadis dah. Kita ni belajar hadis mau berapa? Pada usia 16 tahun, beliau telah menghafal banyak kitab ulama yang terkenal seperti Ibnul Mubarak, Waqi' dan sebagainya. Ia tidak berhenti pada menghafal hadis kitab ulama awal, tetapi juga mempelajari biografi seluruh periwayat yang ambil bahagian dalam periwayatan suatu hadis, tanggal kelahiran dan wafat mereka, tempat lahir mereka dan sebagainya. Beliau merantau ke negeri Syam, Mesir, Jazirah sebanyak 2 kali, ke Basrah sebanyak 4 kali, ke Hijaz bermukim 6 tahun, dan pergi ke Baghdad bersama-sama para ahli hadis yang lain sampai 8 kali. Dalam salah satu perjalanannya kepada Adam bin Abu Iyas, ia kehabisan wang. Tanpa wang sesen pun, dia hidup sementara dengan daun-daun tumbuhan liar. Dia seorang penembak jitu. Penembak jitu. Dia pakai senapan ke apa ni? Dia seorang pemanah. Betul. Pemanah tepat dan suka berlatih agar siap berjihad sewaktu-waktu. Hebat deh. Lama buat jakim ni. Baik. Menurut pengakuannya, kitab hadis yang ditulisnya memerlukan jumlah guru yang tidak kurang dari 1080 guru hadis. Al-Bukhari diakui memiliki daya hafalan yang tinggi, diakui oleh abangnya Rashid bin Ismail. Abang Al-Bukhari ini menceritakan pernah Al-Bukhari masih muda dan beberapa murid lain mengikuti kuliah dan ceramah cendekiawan Balkh. Tidak seperti muridnya lain, Al-Bukhari tidak pernah membuat catatan kuliah. Siapa ngaji tak tulis tu memang dia ikut Imam Bukhari ya. Hebatlah. Dia sering dicela membuang waktu kerana tidak mencatat, namun Al-Bukhari diam tidak menjawab. Satu hari kerana merasa kesal terhadap celaan itu, Bukhari meminta rakan-rakannya membawa catatan mereka. Kemudian beliau membacakan secara tepat apa yang pernah disampaikan selama dalam kuliah dan ceramah tersebut. Tercenganglah mereka semua lantaran Al-Bukhari ternyata hafal di luar kepala 15,000 hadis, lengkap dengan keterangan yang tidak sempat mereka catat. Riwayat popular tentang Al-Bukhari sebagai ulama hadis adalah ketika dia memasuki kota Baghdad. Di sana terlibat dengan suatu majlis ulama hadis. Terdapat 10 orang ulama yang masing-masing membacakan 10 hadis dengan sanad dan matan yang diculang-calingkan, yakni dicampur adukkan. Beberapa orang dicuba atau diuji memberi komentar tentang hadis yang dibacakan tadi. Tidak ada seorang pun yang melaksanakan tugas dengan memuaskan. Akhirnya Imam Bukhari tampil memberi komentar sehingga orang yang ke-10 sehingga genaplah seluruhnya 100 hadis. Tidak seorang ulama pun membantah atas komentar Al-Bukhari tersebut. Kerananya tidak hairan kalau riwayat Al-Bukhari dinilai paling berkualiti dibandingkan dengan riwayat yang lain. Hadis pertama terdapat keterbalikan sanad begini dan matan begini. Jadi Imam Bukhari ini orang yang cerdik, pandai, kuat ingatan dia. Dia boleh dengar, hafal hadis sekali dengar, kemudian dia boleh bagi tahu yang salah, kemudian dia betulkan pula dengan sanad yang betul. Itu hebatnya Bukhari. 10 orang mari, 10 orang baca hadis tunggang langgang untuk uji. Imam Bukhari bila dengar habis 10 orang tu, dia kata orang pertama ni baca macam ni. Dia baca dulu yang salah tu.
Lepas tu dia kata yang sebenarnya begini, dia betulkan pula. Orang yang kedua baca macam ni, dia sebut yang salah, kemudian dia baca pula yang betul. Yang ketiga macam ni, dia baca Allahu Akbar, kuat ingatan dia. Kalau duduk kita, hak orang tu baca pun kita tak ingat, hak sahih pun kita tak ingat. Jazahullahu khairan. Imam Bukhari ni telah mengumpulkan hadis untuk kita semua. Baik. Karya Imam Bukhari. Imam Bukhari ni mempunyai karya tulisan yang cukup banyak. Antaranya ialah pertama, Jami' As-Sahih, karya yang disebut sebagai Sahih Al-Bukhari. Sahih Bukhari ni kumpulan hadis beliau bersiapkan selama 16 tahun. 16 tahun. Okey. 16 tahun. 35 kitab tersebut berisikan hadis-hadis sahih semuanya berdasarkan pengakuan beliau sendiri. Ujarnya, saya tidak memasukkan dalam kitabku ini kecuali sahih semuanya. Menurut Ibnu Salah, dalam kitab Muqaddimah, Sahih Bukhari memuatkan 7,275 hadis. Selain itu ada hadis-hadis yang dimuat secara berulang-ulang. Ada 4,000 hadis yang dimuat secara utuh tanpa ulangan. Okey. Itu karya Imam Bukhari. Karya lain ada Tarikh Al-Kabir, Tarikh Al-Awsat, Tarikh As-Saghir, Khalq Af'alul Ibad, Al-Adabul Mufrad, kemudian Juz' Raf'ul Yadain. Ni nama guru dia, antaranya ila Ali Al-Bandini, Imam Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in, Ishaq bin Rahawayh, Qutaibah bin Sa'id. Anak murid dia Imam Tirmizi, Imam An-Nasai, Imam Muslim, Imam Ibn Khuzaimah, Abu Zur'a Ar-Razi, Abu Hatim Ar-Razi. Semuanya anak murid dia hebat-hebat belaka. Ujian kepada Imam Bukhari, ujian terhadap Imam Bukhari. Kisah ujian yang dilakukan oleh ulama hadis di Baghdad kepada Imam Bukhari sangat masyhur dan diceritakan dalam karya-karya yang menceritakan berkaitan sirah atau sejarah kehidupan beliau. Okey. Contohnya dalam kitab Sirah Imam Bukhari oleh Syekh Abdul Salam Mubarak Furi. Atau dalam kitab Al-Imam Al-Bukhari, Imam Al-Hafidh dan Al-Muhaddith oleh Taqiyuddin An-Nadwi. Apabila ulama hadis di Baghdad mendapat berita akan kehadiran Imam Bukhari di Baghdad, maka mereka merancang satu ujian bagi menguji tahap kehafazan, keilmuan dan kecerdikan beliau. Para ulama ini telah mengumpul 100 buah hadis yang telah ditukar sanad dan matannya antara satu sama lain. Kemudian hadis-hadis tersebut diberikan kepada 10 orang bagi membacanya pada Imam Al-Bukhari. Setiap orang akan membaca 10 hadis di hadapan Imam Bukhari. Setelah itu akan bertanya kepada Al-Imam Al-Bukhari berkait hadis tersebut. Apabila ditanya, Imam Bukhari memberikan jawapan yang sama bagi 10 orang yang bertanya itu dengan mengatakan, aku tidak tahu. Mendengar jawapan Imam Al-Bukhari itu membuatkan hadirin tertanya-tanya akan kepandaian dan tahap hafazan Imam Al-Bukhari. Tambahan pula majlis itu dihadiri bukan saja dari kalangan penduduk Baghdad, tetapi dihadiri juga oleh penduduk di luar Baghdad. Setelah selesai semua pertanyaan, beliau mula membetulkan satu persatu hadis yang diajukan kepada beliau sehingga hadis yang ke-100 dengan matan dan sanadnya yang tepat. Dengan itu semua hadirin terpergun dan mengakui dengan ketokohan Imam Al-Bukhari di dalam bidang hadis. Okey. Sanjungan terhadap Imam Bukhari. Sanjungan terhadap Imam Bukhari. Antara sanjungan terhadap Imam Bukhari ialah yang telah berkata Ishaq bin Rahawayh rahimahullah, wahai sekalian ashabul hadis, lihatlah pada pemuda ini dan tulislah hadis daripadanya. Sesungguhnya jika dia pada zaman Hasan bin Abil Hasan Al-Basri, sudah tentu manusia berhajat kepada ilmu hadis dan fiqahnya. Okey. Telah berkata Qutaibah bin Sa'id rahimahullah, aku melazimi ahli fiqah, ahli zuhud dan ahli ibadah.
tapi aku tidak pernah melihat orang seperti Muhammad bin Ismail. Imam Ahmad kata Khurasan tidak pernah mengeluarkan atau melahirkan insan sehebat Muhammad bin Ismail. Ya kan, Imam Bukhari ni memang hebatlah, kita kata hebat. Jadi sebelum seseorang tu nak kata hadis Bukhari ni tak betul kau gapo semua tu, dia kena kenal Imam Bukhari tu tahap mana orang dia. Sebab tu saya kata orang-orang yang mana anti kepada hadis, dia tak tahu betapa hebatnya ujian ulama hadis nak boleh jadi, nak kumpul hadis-hadis tu, orang test, orang uji, sehingga apabila mereka meriwayatkan dapat dipastikan mereka telah menunaikan dengan penuh amanah terhadap agama. Kewafatan Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari ni walaupun begitu hebat, pernah dihalang untuk mengajar di Samarkand. Tidak boleh mengajar ilmu di Samarkand. Walaupun dia hebat, tengok ujian Allah terhadap ulama. Telah berkata Abdul Quddus bin Abdul Jabbar Al-Samarqandi, pada maksudnya pada satu malam aku mendengar beliau berdoa setelah selesai solat malam, ya Allah, dunia telah sempit bagiku sedangkan ianya luas, maka kau cabutlah nyawaku wahai Allah. Tidak sampai sebulan selepas itu Allah telah memperkenankan doanya. Waktu di Samarkand dia diuji sehingga akhirnya dia berdoa kepada Allah. Lalu setelah pada malam Aidil Fitri tahun 256 Hijrah, dalam usia lebih kurang 62 tahun, dia telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Yahya bin Ja'far setelah kewafatan Imam Al-Bukhari, kata Muhammad bin Ismail zihabul ilm, kematian Muhammad bin Ismail berarti hilangnya ilmu. Baik, itu ringkasanlah kepada biodata riwayat kehidupan Imam Al-Bukhari. Imam Muslim pula. Imam Muslim ialah Abul Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi, penulis kitab Sahih Muslim. Beliau mengikuti jejak ulama sebelumnya, iaitu Al-Imamul Bukhari. Imam Bukhari ni tok guru dia yo. Sehingga kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Quranul Karim. Okay? Seluruh kaum muslimin menerima kedua kitab tersebut dengan baik. Berkata Al-Hakim, beliau Imam Muslim ni seorang yang berperwatakan tegap, rambut dan janggutnya berwarna putih kerana berubat, memakai imamah iaitu serban yang menjulur hingga ke bahagian pundaknya, yang bahunya. Kemudian berkata Al-Hakim, aku mendengar Abu Abdurrahman As-Sulami mengatakan, aku telah bertemu dengan seorang syekh yang berwajah tampan, berpakaian bersih, memakai serban yang menjulur sehingga ke bahunya. Kemudian imam bagi seluruh manusia. Beliau adalah Imam Muslim bin Hajjaj. Imam Muslim ni perwatakan dia bersih, kemas, handsome. Dia lahir di Naisaburi, Naisabur. Dekat-dekat dengan Khurasan jugalah. Bukit Iran, atas noh. Hak tan tu dekat tu. Okey. Di usia 10 tahun, Imam Muslim ketika kecil sering datang berguru kepada Imam Ad-Dakhili, seorang ahlul hadis di kotanya, sama dengan Imam Bukhari juga ya. Setahun kemudian Imam Muslim mula menghafal hadis dan berani menegur kekeliruan gurunya ketika salah dalam periwayatan hadis, seperti orang yang haus kecintaannya dalam menuntut ilmu. Imam Muslim berulang alik ke berbagai tempat dan negara. Bermusafir ke negeri lain menjadi kegiatan rutin bagi Imam Muslim untuk mendapatkan sanad yang benar sebuah hadis.
Dalam berbagai sumber, Imam Muslim pernah tercatat ke Khurasan. Di kota ini Imam Muslim bertemu dengan dan berguru kepada Yahya bin Yahya dan Ishaq bin Rahawai. Di Rai dia berguru dengan Muhammad bin Mahran dan Abu Ansan. Dan dalam rihlahnya ke Mekah menunaikan haji, Imam Muslim bertemu dengan Qa'nabi, muhaddits kota ini, untuk belajar hadis. Okey. Jadi ini rihlah mereka kepada mencari ilmu. Panjanglah cerita dia. Okey, tuan-tuan boleh rujuk baliklah cerita tentang karya Imam Bukhari dan juga Muslim. Dan dia meninggal pada tahun 261. Tak jauh beza dengan Imam Bukhari. Imam Bukhari 256, dia 261. Imam Bukhari meninggal 62 tahun. Imam Muslim meninggal lebih muda pada usia 53 tahun. 53 tahun. Jadi tak jauh beza. Mereka ni dalam kurun yang ketiga. Kurun yang ketiga, Imam Bukhari meninggal 256, Imam Muslim meninggal pada tahun 251. Dua-dua ni ulama yang hebat yang telah meninggalkan kepada kita khazanah yang sangat hebat, iaitulah Sahih Bukhari dan Muslim. Baik, kita sambung. Di antara keduanya, Sahih Bukhari lebih mengandungi banyak faedah. Ini kerana hadis dalam Sahih Bukhari lebih kemas dari segi bersambung-sambung sanadnya, dan para perawi lebih thiqah. Di samping terdapat kesimpulan-kesimpulan fiqh dan masalah ilmiah yang tidak ada dalam Sahih Muslim. Jadi itu kelebihan Imam Bukhari yang pertama. Yang pertama, kekuatan sanad dia lebih kuat. Perawi dia lebih thiqah. Macam mana perawi dia lebih thiqah? Lebih thiqah ni maksud apa? Tahap keadilan dan kekuatan ingatan. Malah syarat Bukhari lebih ketat daripada syarat Muslim. Sebab dia kata lebih kemas dari segi bersambung-sambung sanadnya. Apa maksud lebih kemas? Dari segi bersambung-sambung sanadnya. Sanad lebih kuat. Macam mana sanad tu dikatakan lebih kuat? Baik. Kita tengok kepada syarat. Syarat. Bila ulama ni nak tulis kitab hadis, dia ada letak syarat. Spesifikasi hadis bagaimana yang layak duduk dalam kitab dia. Maka Imam Muslim ada syarat, Imam Bukhari pun ada syarat. Syarat hadis yang sahih ialah bersambung sanad. Nak cek bersambung sanad ni macam mana? Nak cek bersambung sanad, pertama, kalau dikira zaman dia, Imam Bukhari mati 256, Imam Muslim mati 261. Sempat bertemu tak? Sempat Sebab zaman dia sama. Dipanggil imkanul al-mu'asar, mu'asarah. Kalau orang tu hidup satu zaman, maka dia dikira bersambunglah. Okey. Melainkan seorang mati kurun ketiga, seorang lagi riwayat kurun keempat. Memang tak sambunglah sanad dia. Tapi Imam Bukhari dia upgrade lagi syarat dia. Bukan sekadar lahir pada tahun yang hampir sama ataupun satu zaman, Imam Bukhari meletakkan syarat tambahan, ialah wujudnya bukti yang menunjukkan mereka berdua pernah bertemu. Imam Bukhari syarat dia ketat. Kalau orang tu walaupun hidup sama, dia masih lagi tak kira sanad tu sambung. Dia nak wujudnya bukti bahawa dua orang tu pernah bertemu. Ketat syarat Bukhari. Syarat lain, syarat Imam Muslim tak sampai tahap tu. Imam Muslim kata kalau dia satu zaman, maknanya kita terima dia sebagai bertemu. Lagi ketat sanad dia. Jadi sebab tu kalau sudut kedudukan, Sahih Muslim, Sahih Bukhari lebih tinggi daripada Sahih Muslim. Okey. Yang kedua, yang ketiga, Sahih Bukhari ni dia ada kesimpulan-kesimpulan fiqh. Daripada tajuk Imam Bukhari tu adalah hukum-hukum yang diambil daripada hadis yang diriwayatkan. Okey.
kedudukan Sahih Bukhari lebih sahih dari Sahih Muslim dengan mengambil kira keseluruhan, kerana terdapat sebahagian hadis dalam Sahih Muslim lebih kuat daripada beberapa hadis dalam Sahih Bukhari. Pun begitu, ada lagi dalam riwayat Muslim yang lebih kuat daripada riwayat Bukhari. Ada juga pendapat yang mengatakan Sahih Muslim lebih sahih, tetapi pendapat yang lebih tepat adalah pendapat pertama, iaitu Sahih Bukhari lebih sahih. Apakah Al-Bukhari dan Muslim beriltizam untuk memasukkan semua hadis sahih dalam kitab mereka? Mana semua hadis sahih ni ada dalam Bukhari Muslim ya ke? Kau macam mana? Jawapan dia, Imam Bukhari dan Muslim tidak beriltizam untuk memasukkan semua hadis sahih. Maknanya dia masukkan hadis sahih, tapi bukan bererti semua hadis sahih itu sudah dimasukkan dalam Bukhari Muslim. Maknanya ada lagi hadis-hadis sahih yang tidak dimasukkan dalam Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari berkata, saya hanya masukkan hadis yang sahih saja dalam kitabku yang jami' ini, dan saya tinggalkan hadis-hadis sahih yang lain kerana takut panjang. Dia sendiri berkata gitu. Ada lagi sahih lain. Imam Muslim berkata, bukan semua hadis yang sahih menurut saya masukkan di sini. Sahih yang disepakati sahaja saya masukkan. Adakah banyak atau sedikit hadis yang sahih yang tidak dimasukkan oleh mereka berdua? Al-Hafiz Al-Akhram berkata, hanya sebilangan yang kecil sahaja yang tidak dimasukkan oleh mereka. Pendapat ini telah dibantah. Menurut pendapat yang sahih, banyak hadis yang sahih yang tidak disebutkan oleh mereka berdua. Dinakilkan daripada Al-Bukhari, dia berkata, hadis-hadis sahih yang saya tinggalkan lebih banyak daripada apa yang saya kumpulkan dalam kitab ini. Dia kumpulkan hadis dalam Sahih Bukhari, lalu dia kata hadis sahih yang saya tinggalkan, yang tak masukkan dalam kitab ni, lebih banyak daripada ni. Okay? Menurut beliau juga berkata, saya menghafal 100,000 hadis sahih dan 200,000 hadis yang tidak sahih. 100,000 dengan sanak-sanak dia ni, tuan-tuan. Kita kalau tak saya kata 100,000, 100 pun tak ingat dah, dia 100,000. Berapakah jumlah hadis dalam kitab sahih tu, dua-dua kitab tu? Sahih Bukhari mengandungi 7,275 hadis, termasuk hadis yang berulang, dan dengan yang tidak berulang sebanyak 4,000 hadis. Apa maksud berulang dengan tidak berulang ni? Hadis tu dibawa pada beberapa tempat. Bab sekian datang hadis ni. Kemudian datang bab seterusnya, bab kedua, hadis yang sama datang tu, dia datang. Sebab apa? Sebab kadang-kadang satu hadis ada beberapa faedah. Ada beberapa hukum yang terkandung dalam satu hadis. Jadi hadis tu boleh diletakkan pada 3 bab sebagai contoh. Jadi berulanglah hadis tu. Itu maksud hadis tu berulang. Mana hadis ni boleh jadi satu hadis, nombor hadis dia ada 3 ke 4 sebab dia berulang pada 3-4 tempat. Boleh jadi? Boleh faham? Tapi kalau setelah kita buang pengulangan, secara solidnya hadis tanpa berulang ada berapa? Dalam Bukhari ada 4,000 hadis, dalam Muslim pun tanpa berulang sebanyak 4,000 hadis. 4,000 ni banyak, kita baca tak habis. Di mana boleh didapati hadis-hadis sahih yang lain yang ditinggalkan oleh Bukhari dan Muslim? Jawapannya, kita boleh dapati dalam kitab-kitab mu'tabar yang masyhur seperti Sahih Ibnu Khuzaimah, Sahih Ibnu Hibban, Mustadrak Al-Hakim, dalam kitab Sunan yang 4, tambah lagi Sunan Daruqutni, Sunan Al-Baihaqi dan lain-lainnya. Sunan Kalijaga tak termasuk tu Wali Songo, sunan lain tu. Ni sunan di sini adalah kitab susunan hadis, sunan dipanggil.
Perlu diingatkan bahawa susunan yang diikut kitab fiqh hadis, tajuk-tajuk dia disusun mengikut fiqh. Perlu diingatkan bahawa kewujudan sesebuah hadis dalam kitab tidak bermakna ia pasti sahih, tetapi memerlukan penjelasan tentang kesahihannya, kecuali dalam kitab yang pengarangnya mensyaratkan hanya menyebutkan hadis sahih saja, seperti Sahih Ibnu Khuzaimah. Jadi dalam kitab-kitab hadis lain yang tidak disebutkan pengarang dia hanya nak tulis hadis sahih, maka kena teliti balik. Sebab kenapa kita kata teliti? Sebab memang syarat penulis dia kata aku kumpulkan semua hadis Alhamdulillah. Baik, jadi penulis ni dia ada syarat dia. Bila dia kata aku syarat kitab aku ni nak tulis hadis sahih je, jadi menunjukkan bahawa dia hanya menulis hadis sahih. Bolehlah berpegang dengan syarat dia. Tapi kalau dia kata aku ni tulis kitab sunan, hadis-hadis yang ulama berhujah dengannya, dia tak syaratkan hadis sahih, bererti boleh jadi hadis tu kurang sahih atau tidak sahih, tapi itulah satu-satunya hadis dalam bab tu, jadi dimasukkan. Itu kita tengok antara beza sahih dengan sunan. Dalam kitab apa panggil kutub sittah ni ada 6 kitab kan. 6 kitab. 2 daripadanya kitab sahih. 4 lagi adalah sunan. Bukhari, Muslim. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kemudian Sunan At-Tirmidzi. Kemudian Sunan Abu Daud. Kemudian Sunan Nasa'i. Kemudian Sunan Ibnu Majah. Sunan ni kita dah sebut sebelum ni, kitab hadis yang disusun mengikut bab-bab fiqh. Jadi dalam bab tu boleh jadi tiba-tiba cari tak ada hadis sahih, tapi bab ada, diisi juga dengan hadis yang tidak cukup syarat sahih, kerana ulama ramai berhujjah dengannya. Itu antara metodologi para ulama menulis hadis. Okey? Kemudian masuk kepada perbincangan tentang Al-Mustadrak karangan Imam Al-Hakim. Antara kitab hadis yang besar, Haji tengok belakang dah kitab sahih, kitab Sunan Sittah tu tengok dah belakang. App Sunan Tis'ah, buka app tak ada belakang. Kalau zaman dulu kena tengok, ada pernah tengok dah kitab no, tak pernah tengok. Allah ni mudah, download boleh tengok. Mustadrak karangan Imam Al-Hakim antara kitab hadis yang besar. Penulisnya menyebutkan hadis-hadis sahih mengikut syarat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, atau salah syarat salah seorang dari mereka tapi tidak dikeluarkan oleh mereka berdua. Mustadrak ni bahasa kita agak tambahan lah. Tambahan kepada Bukhari dan Muslim. Imam Al-Hakim ni dia ambil Sahih Bukhari dan ambil Sahih Muslim, dia kaji sanad dia, dia buat keluarkan daripada tu syarat-syarat hadis Sahih Bukhari, syarat-syarat hadis Sahih Muslim, lalu berdasarkan syarat tu dia pergi ambil lagi, cari hadis-hadis sahih lain, dia buat satu kitab, dia panggil tambahan kepada Bukhari dan Muslim. Maknanya ikut syarat hadis-hadis ni sama dengan Bukhari Muslim, tetapi dia tidak masuk dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Okey. Begitu juga pengarangnya menyebutkan hadis-hadis sahih menurut penilaiannya, walaupun tidak menurut penilaian mereka berdua, dengan mengatakannya sebagai sahih sanadnya. Kadang-kadang beliau menyebutkan beberapa hadis yang tidak sahih, tapi beliau mengingatkan tentang statusnya. Beliau seorang yang longgar dalam mentashih hadis. Okey, tengok ni. Kenapa Mustadrak Imam Al-Hakim ni Mustadrak Imam Al-Hakim? Pengarang dia Al-Hakim. Ni nama pengarang. Okey.
Ni pengarang. Pengarang. Ni nama kitab. Okey. Mustadrak karangan Al-Hakim. Al-Hakim nama Imam Al-Hakim An-Naisaburi. Baik. Mustadrak, penulisnya menyebutkan hadis-hadis sahih yang mengikut syarat Asy-Syaikhan, yakni syarat Bukhari dan syarat Muslim. Berarti dia ambil syarat-syarat ni, dia apply pada hadis-hadis lain. Mana-mana hadis ni yang menepati syarat tu, maka dia kata hadis ni sepatutnya duduk dalam Bukhari dan Muslim. Okey. Tapi kenapa orang tak kenal sangat? Apakah betul Mustadrak Al-Hakim ni sama level dengan Bukhari dan Muslim? Sebab dia kata tambahan kepada Bukhari dan Muslim. Apakah level dia sama? Jawapannya tak sama juga. Sebab apa? Okey. Beliau seorang yang longgar dalam mentashihkan hadis. Apa maksud longgar ni, tuan-tuan? Pernah dengar maksud longgar? Longgar. Maksud longgar? Longgar ni ya, betul. Kita tulis sini nombor 1. Okey. Bermudah-mudah. Bermudah-mudah. Maknanya apa? Orang ni, kalau orang lain tengok tak thiqah, tapi dia ni okeylah, kira thiqah lah. Dia mudah mensahihkan orang, menthiqahkan orang. Niat baik sebenarnya, tapi ulama dalam bab hadis dia tak boleh terima tu. Kalau boleh memanglah kita kata, kenapalah nak buat nak ada hadis sahih, hadis dhaif. Buat hadis sahih berlaku, mudah kita beramal berlaku. Tapi tak jadi gitulah, sebab ulama hadis nak pastikan keaslian hadis. Jadi bila orang tu bermudah-mudah pada orang yang sebenarnya dia ni dhaif, dia pula kita kata tak apa, dhaif pun kita pakailah, kita kira dia ni sahih. Kita kata orang macam ni dia bermudah-mudah dalam mengklasifikasikan hadis, maka sebab tu dia tidak dipegang sangat perkataan dia. Okey. Samalah seperti yang berlaku kepada Imam Al-Hakim. Dia longgar dalam mentashihkan hadis. Sebenarnya bila dilihat teliti, hadis-hadis yang ada tu tak cukup syarat pun Imam Bukhari dan Muslim. Cuma oleh kerana dia longgar dalam mentashihkan hadis, maka dia terima semua. Jadi sebab tu sifat ni baik dalam husnuzan dengan orang. Tak apa dia tu orang alim, tak dia nak nipu. Husnuzan. Tapi dalam hadis tak boleh. Dalam hadis, sekiranya mai husnuzan dalam keadaan begitu, dia telah merosakkan agama. Dia memasukkan apa yang tidak hadis sebagai hadis Nabi, ataupun jadikan yang dhaif sebagai sahih. Tak boleh. Hadis-hadisnya perlu disemak dan dinilai semula sesuai dengan keadaannya. Dan Az-Zahabi menilai semula status kebanyakan hadis-hadis mustadrak sesuai dengan kedudukannya. Bagaimanapun, kitab ini masih memerlukan kepada penyemakan, penilaian dan pemerhatian yang lebih lanjut lagi. Okay. Yang seterusnya, kitab Sahih Ibnu Hibban. Kitab Sahih Ibnu Hibban.
Susunan kitab ini agak kreatif kerana dia tidak disusun mengikut susunan bab dan tidak juga mengikut tertib dan musnad. Oleh kerana itu pengarangnya menamakan At-Taqasim wal Anwa' disebabkan terdapat kesukaran dalam mencari hadis dari kitab ini. Sebahagian ulama kemudian menyusunnya mengikut bab. Pengarangnya adalah seorang yang bermudah dalam menghukumkan hadis, dan sikap bermudah beliau adalah kerana rendah diri, kerana lebih adalah sikap bermudah beliau adalah lebih rendah dari Al-Hakim. Maknanya dia pemudah-mudah juga, cuma tak sampai ke tahap bermudah-mudah dalam apa yang berlaku kepada Imam Al-Hakim. Okay. Yang ketiga, Sahih Ibnu Khuzaimah. Kedudukannya lebih tinggi dari Sahih Ibnu Hibban kerana beliau lebih teliti berbanding Ibnu Hibban, sehingga beliau menahan diri dari menghukumkan hadis walaupun hanya terdapat sedikit kritikan pada sanad. Okey. Mustakhraj iaitu seorang pengarang mendapatkan nama-nama kitab hadis lalu mengeluarkan hadis-hadis tersebut melalui sanad-sanadnya sendiri, bukan tarik dan jalan pengarang. Jadi ada lagi dipanggil mustakhraj. Tadi mustadrak, ni mustakhraj. Apa pula mustakhraj ni? Peningnya dia banyak istilah. Mustakhraj ni dia kumpul hadis 7,000 tadi, dia cari sanad dia sendiri, pergi kepada hadis tu. Jadi dia tak lalu sanad Bukhari, dia ada sanad dia sendiri yang menyampaikan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang macam ni dia panggil mustakhrajat, mustakhraj ala sahihain. Okey. Dengan ini beliau akan bertemu dengan pengarang pada peringkat gurunya atau atas lagi. Okey, bab mustakhraj. Apakah pengarang mustakhraj beriltizam untuk sama lafaz dengan sahihain? Pengarang mustakhraj tidak beriltizam untuk mengemukakan lafaz yang sama dengan sahihain hanya kerana mereka hanya meriwayatkan lafaz-lafaz yang sampai kepada mereka melalui jalan guru-guru mereka. Oleh kerana itu terdapat sedikit perbezaan lafaz-lafaz hadis dalam mustakhraj. Okey, panjang dari mustakhraj, hadis sahih. Okey. Yang ketiga, boleh ke tak menukilkan satu hadis dalam kitab mustakhraj lalu menyandarkannya kepada Bukhari dan Muslim? Jumpa kitab lain, riwayat ni hadis ni bukan riwayat Bukhari Muslim, padahal yang keluarkan ulama lain. Boleh ke tidak? Berdasarkan perbahasan lalu, tidak harus, tidak bolehlah bagi seorang itu untuk menukilkan dari kitab mustakhraj atau mana-mana kitab yang disebutkan sebelum ini lalu dia kata diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dia ambil sebenarnya kitab lain, jadi diriwayat ni riwayat Bukhari dan Muslim berdasarkan syarat yang telah diletakkan oleh pengarang kitab mustakhraj. Jawapan dia tak boleh buat macam tu, nanti orang keliru. Walaupun kadang-kadang Imam Bukhari riwayat dalam kitab riwayat dalam kitabnya yang lain, ulama dengan amanahnya dia kata diriwayatkan oleh Bukhari dalam Adabul Mufrad sebagai contoh. Dia tak kata dalam Sahih Bukhari. Dia kata diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad. Ini antara adab ulama meriwayatkan hadis. Okey. Faedah-faedah mustakhrajat terhadap as-sahihain. Mustakhrajat terhadap as-sahihain mempunyai beberapa faedah sehingga menjakau 10. Di sini penulis membawakan kepada anda beberapa faedah terpenting. Pertama, ketinggian sanad. Ketinggian sanad itu sanad menjadi tinggi kerana jika pengarang mustakhraj meriwayatkan satu hadis melalui jalan Al-Bukhari, pasti sanad akan menjadi lebih rendah dengan hadis yang diriwayatkan dalam mustakhraj. Okay.
Kedua, menambah kadar kesahihain kerana berlaku penambahan lafaz. Ketiga, hadis menjadi kuat dengan sebab bertambah jalannya dan faedahnya. Ialah tarjih ketika berlaku percanggahan. Riwayat Bukhari dan Muslim yang manakah dihukum sebagai sahih? Jawapannya, kita semua telah mengakui bahawa Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim tidak memasukkan dalam kitab sahih mereka kecuali apa yang sahih dan umat Islam menerima dengan baik, kitab mereka berdua. Okey. Jadi hadis mana yang dihukum sebagai sahih dan diterima oleh umat? Kita kata hadis yang diriwayatkan dengan sanad yang bersambung dalam Sahih Bukhari, itulah yang dihukum sebagai sahih. Adapun tentang hadis yang digugurkan pada permulaan sanad seorang rawi ataupun lebih, yang dinamakan sebagai al-mu'allaq, yang banyak terdapat dalam Sahih Bukhari, iaitu di dalam tajuk tarjamul bab, tarajimul bab, tarjamatul bab, namun tidak ada sama sekali di tengah-tengah bab. Ini detail sikit. Kalau tuan-tuan tak pernah tengok kitab dia agak macam blur lah kan. Kita baca apa yang kita tak pernah tengok. Tapi dia sebutnya Bukhari dan Muslim ni, mana yang lebih kuat, dan manakah riwayat manakah yang dihukum sebagai sahih. Jadi dia ada kaedah-kaedah dia, ya, hadis-hadis, hukum hadis-hadis tersebut. Jika sesuatu hadis dengan lafaz yang pasti disebut berkata, menyuruh, menyebut, maka dia dihukum sebagai sahih dari orang yang disandarkan kepadanya hadis itu. Jika hadis itu dengan lafaz yang tidak pasti seperti diriwayatkan daripada, diceritakan, disebutkan, maka ia tidak dihukum sebagai sahih. Bagaimanapun di dalam Sahih Bukhari tidak ada satu hadis yang sangat dhaif untuk dimasukkan ke dalam kitab yang dinamakan dengan kitab sahih. Baik. Tingkatan hadis paling tinggi. Tengok riwayat paling tinggi lah. Tingkatan paling tinggi riwayat sanad sahih paling sahih ialah riwayat daripada Imam Malik, daripada Umar, daripada Nafi' dan daripada Ibnu Umar. Ini adalah yang sanad yang paling sahih. Imam Malik meriwayatkan daripada Nafi', meriwayatkan daripada Ibnu Umar. Jadi sanad ni yang dia panggil sanad yang paling tinggi dan paling sahih. Sanad yang rendah sikit itu diriwayatkan melalui perjalanan perawi-perawi yang lebih rendah, dan perawi sanad yang pertama seperti Hammad bin Salamah daripada Thabit dan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi cerita bab sanad ni, ulama hadis ni memang kerja dia berinteraksi dengan sanad. Orang ngaji Quran dia tak interaksi sangat dengan sanad, sebab sanad ni riwayat Quran kan mutawatir, tak perlu kepada penilaian sanad. Quran mutawatir, orang tak kata apa. Tapi hadis masih lagi kena cari, diselidiki berdasarkan ilmu yang ada kita pada ini. Ilmu zaman dulu ulama banyak dah dia dah bahaskan tentang riwayat Bukhari dan Muslim ni. Okay? Jadi itu maksud sanad yang tinggi kerana nilai kesahihan dia. Bukan sanad yang tinggi ni sebab aku ada sanad tinggi 3 orang yang dalam tu. Rupa-rupanya boleh cek pendusta, pembohong, tak ada mana. Jadi cari sanad yang tinggi ni adalah supaya kita dapat kekuatan riwayat itu. Okay? Boleh dimasukkan dengan perincian ini ialah pembahagian hadis sahih kepada 7 tingkatan. Berdasarkan pembahagian tadi, 7 tingkatan. Pertama, hadis paling sahih sekali. Ni hadis sahih belakang ni, tapi banding hadis sahih, carta hadis sahih. Carta hadis. Dah tak mari lagi saya. Tahu?
carta hadis sahih. Jadi nombor 1, hadis paling sahih adalah hadis yang disepakati secara bersama. Bukhari pun riwayat hadis ni, Muslim pun riwayat hadis ni. Kita panggil muttafaqun alaih. Nombor 2 sikit, hadis riwayat Bukhari saja. Dalam kitab Bukhari ada, tak ada dalam Sahih Muslim. Yang ketiga, riwayat Muslim saja. Tengok ulama dahulukan riwayat Imam Bukhari. Yang ketiga, riwayat Imam Muslim saja yang tidak ada dalam Sahih Bukhari. Yang ni ketiga kuat. Yang keempat, hadis-hadis yang mengikut syarat tapi tidak dikeluarkan, kalau betul. Yang kelima, orang syarat Bukhari saja tapi tak keluarkan. Yang keenam, orang ikut syarat Muslim saja tapi yang tidak dikeluarkan. Yang ketujuh ialah hadis-hadis yang tidak mengikuti syarat-syarat mereka berdua tetapi sahih di sisi imam selain dari mereka, seperti Ibnu Khuzaimah dan juga Ibnu Hibban. Okay. Jadi sahih Bukhari, syarat Syaikhain. Okay. Syarat Syaikhain adalah syarat yang disepakati. Pandangan yang paling baik terhadap syarat Bukhari dan Muslim atau salah seorang dari mereka ialah satu hadis. Adalah hadis itu diriwayatkan oleh perawi-perawi kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim atau salah seorang dari mereka dengan mengambil kira cara periwayatan yang mereka berdua beriltizam dengannya. Okey. Maksud muttafaqun alaih adalah kesepakatan Imam Bukhari dan Muslim. Dua-dua tu meriwayatkan hadis yang sama, kita kata hadis ni muttafaqun alaih. Apakah hadis sahih disyaratkan sebagai aziz? Aziz ni dua. Dua jalan atau dua rawi. Jawapannya Sahih Muslim dan kitab-kitab hadis yang sahih yang lain menurut pendapat yang sahih, hadis sahih itu tidak disyaratkan menjadi aziz dengan erti dia mestilah mempunyai dua sanad. Kerana ada didapati dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan kitab-kitab hadis yang lain yang sahih tapi gharib ni pula jalan satu tu je. Jadi beberapa ulama seperti Abu Ali Al-Jubbai, Al-Mu'tazi dan Al-Hakim mendakwa hadis sahih mestilah aziz, kurang-kurangnya datang dua riwayat. Pendapat mereka ini bertentangan dengan apa yang dipersetujui oleh ulama Islam. Baik, jadi habislah kitab hadis sahih. Habis dah hadis sahih, kita akan masuk nanti kepada hadis Al-Hasan. Martabat, panjang lagi hadis Hasan ni. Hadis Hasan sahih. Jadi kita berhenti setakat tu dulu. Hari ni kita berhenti setakat tu dulu. Cerita tentang hadis-hadis sahih. Okey, hari ni ini berapa bulan? Okey. Supaya kita tak tu, walaupun ada masa sikit lagi, tapi saya ingat kita kalau saya baca Hasan ni terpaksa baca habis. So kita pergi kepada kita berhenti setakat tu. Okey. Sambil-sambil tu saya ada yang saya nak sebut tadi, perbandingan antara Bukhari dan Muslim. Okey. Panjang ni. Okey. Panjang. Tadi saya ada
Baca saya dah cari artikel bahasa Arab tadi tapi tak berapa jumpa. Saya ada artikel bahasa Arab bahasa Melayu tak berapa jumpa. Arab ada. Baik. Untuk mengenali lebih lanjut Sahih Bukhari dan Muslim. Dari sini Imam Muslim meninggal 261, umur dia 55. Imam Bukhari 256 meninggal 256. Okey, perbandingan sebab kenapa dia ditulis. Sebab kenapa dia ditulis. Sebab Imam Bukhari menulis kitab hadis. Okey. Adalah kerana pada waktu dia duduk dalam majlis ilmu di sisi gurunya Ishaq bin Rahawaih, fasami'ahu yaqulu fima ma'nahu, Tok Guru dia kata, kalaulah ada seorang daripada kamu ni rajin buat sesuatu ataupun buat sesuatu yang bukan inovasi lah, satu benda yang baiklah, untuk dia mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi fawaqa'al kalimah fi qalbi Imam Bukhari. Imam Bukhari terkesan dengan perkataan Tok Guru dia. Tok Guru dia kata, kalaulah ada orang boleh kumpul hadis-hadis ni kena ingat zaman tu hadis ni duk merata ceruk dunia. Jadi Tok Guru dia kata, kalaulah ada orang boleh kumpulkan hadis sahih ni, hadis-hadis Nabi ni dalam satu tempat, maka alangkah baiknya. Benda ni melekat dalam kepala Imam Bukhari sehingga akhirnya dia menulis kitab ini. Dan di sana ada sebab yang kedua, sebagaimana hadis sebagaimana yang diceritakan, ialah mimpi Imam Bukhari. Mimpi Imam Bukhari, dia tengok dalam mimpi dia bawa kipas. Dan dia mengikut kipas tadi, dia kipas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila ditanya Tok Guru dia tentang takwil mimpi dia, kenapa dia mimpi jumpa Nabi, dia kipas Nabi, maka Tok Guru dia kata apa? Kamu menghapuskan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam pendustaan. Jadi dia pun tulislah kitab Sahih Bukhari. Adapun Imam Muslim, dia diminta dengan orang untuk menulis kitab sahih. Jadi dia ni mengaji lama, orang datang kata kepada dia, Imam Muslim, tulislah kitab kepada apa yang telah kamu kumpulkan. Jadi dia pun tulis. Imam Bukhari menulis kitab Sahih Bukhari selama 22 tahun. 22 tahun mengumpulkan hadis Imam Bukhari ni. Tulis kitab dia dalam 22 tahun. Adapun Imam Muslim tulis kitab dalam masa 15 tahun. Siapa yang lebih dulu tulis? Imam Bukhari dulu tulis. Okay? Imam Bukhari tulis berbelas tahun tulis hadis. Imam Bukhari start menulis 232 Hijrah. Imam Muslim pula start menulis 250 Hijrah. Okey. Adapun bilangan nama kitab, bilangan bab dia, tu kalau kita sebut pun nanti tuan-tuan pun tak faham jugalah. Jadi jumlah dia dalam sekitar 4,000. Dua-dua tu 4,000 tanpa ulangan. Cuma kalau berulang, Imam Bukhari ada 7,000 lebih, Imam Muslim ada dia 12,000 lebih. 7,000 juga sini. 7,563 hadis. Okey. Amal buat tadi dia sebut nama Haji Hakim tadi 12,000. Tapi di sini kata 7,000 juga, sama lebih kurang dengan Imam Bukhari. Imam Bukhari 7,563. Okey. Dia pun lebih kurang. Imam Muslim
Adalah 12,000. Ni Bukhari. Baik, taqti'ul hadis dipotong-potong, ta'liq hadis, al-qasdu minas sahihain. Jadi Imam Bukhari ni dia menampilkan kekuatan sanad dan juga rumusan daripada dari sudut fiqh terhadap hadis-hadis tersebut. Sedangkan Imam Muslim dia melihat pada sudut sanadnya dan dia telah menonjol dalam susunan hadis. Jadi itu beberapa perkongsian kita terhadap Sahih Bukhari dan Muslim. Kitab para ulama telah banyak membantu kita. Jadi kalau ada masa nanti bacalah Sahih Bukhari, bacalah Sahih Muslim. Kita ada cita-cita sebenarnya nak baca Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Cuma 4,000 hadis ni banyak, melainkan kalau kita ada kelas-kelas macam mingguan boleh cepat habis. Kalau sekali sebulan bertahun-tahun tak habis. Dia tulis kitab dia pun 22 tahun, kita baca pun tak habis. Kita 20 tahun tak habis kita baca. Dia tulis 22 tahun. Imam Muslim tulis 15 tahun. Sambil-sambil mengembara mencari ilmu. Kita ni hak baca pun tak ada dah. Allahu a'lam lah. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, saya berhenti setakat tu dululah. Pada hari ini insya-Allah kita sambung pada minggu hadapan pada perkara hadis hasan pula nanti insya-Allah. Kita berhenti pada hadis yang sahih di sini. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.